ramai orang kat Telegram. Bagus orang kat Telegram ni. Dia apa betul-betul nak belajar. Saya doakanlah kamu sungguh-sungguh belajar ni kan. Kamu dapat yang paling baik. Okay. Menyelesaikan. Ni satu topik yang terakhir ketaksamaan linear serentak. Okey, menyelesaikan ketaksamaan linear serentak. Ini subtopik yang terakhir untuk kamu. Okey. Saya garis. Kat warna saya baris. Menyelesaikan ketaksamaan linear serentak. Okey. Apa maksud kalau serentak? Kamu rasa ada berapa ketaksamaan kalau silibus kamu ni? 2. Dia akan melibatkan lebih daripada satu lah. So kalau dalam silibus kamu melibatkan 2 ketaksamaan linear. Ini silibus kamu Okay, so bahasa Inggeris dia involve with 2 linear inequalities. Okay, so saya ambil contoh yang pertama, example 1. Kejap bahasa Inggeris, kejap bahasa Melayu. Example 1. Pen saya dah pening. Okay, saya ambil satu example. Senang je tau cerita dia. Dia senang je. Okay, saya ambil okay, dia ada A dan B lah So, yang pertama kita ambil 2x tambah 5. Okay, saya ada 2x tambah 5. Sebenarnya saya ambil kat buku teks. Cuma saya nak fahamkan kamu. Kurang daripada 11. Okay. Kurang daripada 11. Kan dia ada 2 kan? So, ni yang pertama. Okay, dan ataupun and. Yang kedua kita boleh ambil 3x tolak 10. 3x tolak 10 kurang daripada 5. Okay, so ada berapa ketaksamaan? Kita ada 2. Boleh? Okay, jadi konsep dia, awak bayangkan kalau saya ada ini macam ni kan. Mula-mula dia satu, jadi kita kena selesaikan dua ketaksamaan. So, selesaikan sebelah sini dengan sebelah sini. So, kita selesaikan. Okay, 2x tambah 5 kurang daripada 11. Macam nak selesaikan? So, saya akan dapat 2x kurang daripada 11 tolak dengan 5. Setuju? Setuju. Saya dapat 2x kurang daripada 11 tolak 5 berapa? 6. 6 So saya nak x. So saya dapat 6 bahagi 2. Okay, simbol berubah ke tak berubah? Tak. Berubah, sama je. So x kurang daripada 6 bahagi 2 saya dapat 3. Okay, ni yang belah kiri. Okay, belah kanan selesaikan macam biasa juga. Okay, 3x kurang daripada 10 pindah dapat jadi berapa? Pindah. Tambah 10. Tambah. Okay, kita dapat tambah. 12. So, 3x kurang daripada 5 tambah 10, 15. Kemudian kita bahagi. Simbol berubah tak? Tak. Tak berubah sebab bagi dengan nombor positif. So, saya dapat x kurang daripada 5. 5. Okay, sekarang awak dah selesaikan 2 ketaksamaan. So saya pun buatlah, maksudnya saya dah selesaikan. Okay, sekarang kita kan nama dia serentak kan. So kita akan gabungkan dia dengan garis nombor. Ini langkah penting kamu. So kalau ibaratnya, sekejap saya tengah tunggu pen. OneNote dia lambat sikit. Mana pen saya ni? Okay, saya nak buat satu garis nombor. Okay, so sekarang saya buat garis nombor. Saya nak buat garis nombor. Ini adalah garis nombor. So, saya letak 3 kat mana, 5 kat mana? Sini 3 kan? 5 kat depannya cikgu.
Cuba. Ha? 5 kat depan kan cikgu? Yang mana satu? Kalau nak Ha, buat jawapan dia terus. tak boleh. Nanti dulu, sabar. Kena gabung dulu. Gabung dengan garis nombor. 3 paling kecil kan, dia duduk belah kiri. 5 besar duduk belah kanan. Betul? Betul tak? Sekarang kita gabung dalam garis nombor. Ini tengok betul-betul. X kurang daripada 3, kita ada bulat kecil. Dekat 3 betul? Kena hitamkan tak? Tak perlu. Tak perlu sebab 3 tak masuk kan? Okey, dia mana? Ke kanan ke kiri? Kalau kurang? Ke kiri. Ke kiri. Letak dia belah kiri. Ini yang pertama. Yang kedua kita ada X kurang daripada 5. Kita ambil dekat 5, kita buat bulat, bawa ke atas dia. Ke kanan ke kiri? Ke kiri juga. Ke kiri. Okey. Okey, ini part penting. Okey. Bila nama dia serentak, kita cari dalam garis nombor kat mana dia bertindih. Dekat mana dia bertindih lah. Maksudnya bertindih, maksudnya ada nilai X. Maksudnya kalau kat sini dia ada dua line kat sini ya. Okey, jadi kat sini awak tengok. Yang ni ada line tak? Belah kanan saya ada line tak? Tak ada kan? Tak ada, kita pangkar. Yang ni ada tak dua-dua line? Tak ada. Okey, yang mana ada dua-dua line? Dia ada dekat belah sini. So sini saya loretkan. Okey, dia bertembung. Atas dengan bawah dia bertindih. Maksudnya ada nilai yang serentak. Nilai itu dia bertindih. Jadi kita ada linear inequalities, simultaneous linear inequalities serentak. Jadi jawapan dia yang bertindih ini jawapan akhir dia, kita boleh letak X kurang daripada 3. So ni jawapan dia. Okay. 3/5 je. Tips dia kita cari nilai X yang bertindih. So saya tulis kat sini. Cari nilai X yang bertindih. Okay, atau bahasa Inggeris dia, find the overlap values of X. Find overlap values. Dia bertindih lah Okay. So sini tak ada nilai, kat sini tak ada yang bertindih, dia ada bertindih, ada dua-dua garisan kat sini lah. Jadi awak tengok mula-mula kita ada satu ni, kita pecahkan 2, kita gabungkan dalam bentuk satu jawapan. Kita gabungkan balik. So ni jawapan dia lah. So this one untuk yang pertama. Okay. Yang pertama. Boleh tulis. Kalau tak nanti dekat, nanti saya akan bagi nota lah macam biasa Ini case 2. So tips dia kat mana? Kita boleh tengok, kita pecah. Lepas tu cari nilai, buat garis nombor ni jawapan dia last ni. Okay, so ni langkah 1 kat sini. Cari ketaksamaan, ini jawab, lepas tu kat sini. Ni jawapan. Yang ni garis nombor ataupun number line. Okay, number line. Ni last kali kita punya jawapan. Okay, ada 4 langkah lah. Okay, boleh tak saya nak proceed dengan example yang seterusnya? Boleh. Okay, so saya tengok example yang seterusnya. Saya ambil juga daripada buku teks untuk kamu senangkan kamu lah. Okay, example kedua. Teng. Kan tak keluar. Sebabkan pen saya tak nak keluar. Pen saya ni. Yalah, kadang-kadang dia kalau selalu ni dia mengajuk sikit lah. Okay, baru keluar. Baru cakap dia dah mengajuk kan.
Okay, contoh yang kedua. For example 2, saya ada contohlah 8x tambah 5 besar atau sama dengan 5x tolak 13. Cikgu, saya ada soalan. And then kita ada lagi satu, kita ada 3x tolak 4 besar daripada 9x tambah 20. Okay, soalan macam ni. Dan kan? Taklah dan, serentak ataupun N. Okay, cuba kamu selesaikan belah kiri dan belah kanan dululah. Pusing sini, jadi tolak, pusing sini. So, 8x tolak 5x besar atau sama dengan negatif 13, 5 pindah dapat tolak 5. Yang pertama. So, 8x tolak 5x kita dapat 3x besar atau sama dengan tolak 13 tolak 5 dapat berapa? Tolak 18. Betul ke? Betul. Okey, sekarang kamu bahagi dengan 3. Okey, simbol berubah tak kalau dibahagi dengan 3? Tak, sebab positif. Walaupun sini negatif tapi kita bahagi dengan nombor positif kan? Kita bahagi dengan 3. Bahagi dengan nombor positif, simbol berubah tak? Tak. Simbol tak berubah. Kita bahagi dengan 3. 3 tu nombor positif. Nombor positif. Positif. Simbol tak berubah Okay, so kamu dapat X besar atau sama dengan negatif 6. So ni yang pertama. So selesaikan yang kedua. So 3X pindahkan negatif 9, kita dapat 3X tolak 9X besar atau sama dengan 20 tolak 4 pindah jadi tambah 4. Okay, 3 tolak 9 dapat berapa? Negatif 6X. Okay, sebab 9 besar kan? So 20 tambah 4, 24. Okay, kemudian kita bahagikan dengan negatif 6. Apa berlaku pada simbol? Berubah. Simbol akan berubah sebab bahagi dengan nombor negatif. So simbol berubah kat sini. So kamu akan dapat X kurang daripada berapa ni? 24 bahagi negatif 6. Negatif 4. Okay. So kemudian kita cantumkan. Okay, cantumkan kita pakai garis nombor. Cuba kamu letak masing-masing ada garis nombor masing-masing. Apa kamu dapat? Buat garis nombor kamu. Okey, kat mana? Belah kiri. Kiri dengan kanan. Kiri kita negatif 6 ke negatif 4? Negatif 6 kan? Betul tak? Betul. Okey, ni bayangkan ni adalah garis nombor X kamu Okey, kita tengok yang pertama. X besar atau sama dengan negatif 6. Kita buat bulat. Perlu tak saya hitamkan? Bulat saya? Kita kena hitamkanlah sebab ada tanda sama dengan dekat sini. X besar atau sama dengan. So X 6 kena hitamkan. Pergi kanan ke pergi kiri? Kita bawa dia pergi ke kanan saya. Sebab X besar atau sama dengan 6. Yang kedua kita ada X kurang daripada negatif 4. So kita buat bulat. Perlu tak saya hitamkan? Tak perlu sebab tak ada tanda sama. Tak ada tanda sama dengan anak panah. Emil kata pen saya habis ink. Macam mana pen boleh habis ink kalau digital ink kan? Narik tu. Lambat tu. Dia tengah refill ink tu yang dia lambat tu. Betul juga agaknya kan? Okey, ke kanan ke kiri? Yang ni, X kurang. Kiri lah kan? Kalau kurang dia ke kiri. Okey, sekarang saya tanya kamu. Yang mana tempat yang bertindih? Yang ada dua line. Yang bertindih tu yang ada dua line. Yang mana? Kita lorekkan. Negatif 6 sampai negatif 4. Negatif 6 sampai 4 ni. Ada dua garis tau. Bila dua garis dia bertindih. Ni. So kamu boleh cari kawasan yang bertindih.
yang berlorek ataupun bertindih lah. Okay. So ini jawapan dia. Maksudnya nilai X ada dekat kat sini, kat tengah-tengah ni kalau saya ada X ni. Okay. So kamu boleh buat jawapan dia. Jawapan dia macam ni lah. Kita kena tengok titik ni. So X kamu letak tengah sebab kita tahu X ni berada di tengah. Okay, buat simbol. Satu kita ada belah, yang ini ada bertindih. So simbol dia macam ni. Satu lagi macam ni. Apa maksud dia? X tu kalau kita tengok belah kanan X kurang daripada negatif 4. Belah kiri adalah X besar atau sama dengan negatif 6. Belah kanan, tengok ni belah kanan kamu. Belah kanan maksudnya X kurang daripada negatif 4. Sebab kita tengok X ni kat tengah-tengah, negatif 4 besar. So X kurang dari negatif 4. Okay, belah kiri X kita lebih besar dan atau sama dengan negatif 6. So simbol jadi macam dah. So X tu perlu duduk kat tengah-tengah. Jangan pula kamu buat terbalik. Maksud saya yang terbalik, kalaulah dalam jawapan selalu pelajar memang ada masalah. Dia tahu X kat tengah tapi dia buat macam ni. Kalau macam ni salah. Ni tak tepat lah. Kalau macam ni, macam kalau saya baca belah kanan, X besar daripada negatif 4. Ni salah lah ni. Padahal X dia kecil. Kalau macam ni, ni pun salah. Okay. So kesimpulannya kamu kena buat macam ni. Exactly macam simbol saya buat ni. Ataupun saya boleh buat lah. Kalau sini A, sini B saya. So ini B saya. Ni saya punya X. Dia akan cara tulis dia macam ni. Okay. Macam ni ataupun macam ni ke. Ikut dia punya simbol lah. Kalau simbol dia ada bulat, dua-dua bulat, tak ada tanda sama dengan. Kalau ada bulat, dua-dua bulat hitam, kena ada dua-dua tanda sama dengan. Kalau salah satu bulat, satu hitam, bayangkan ni X kamu, sini A kamu, sini B kamu, S kat tengah juga. Dia masih tanda macam ni, tapi satu ada sama dengan, satu tak ada tanda sama dengan. Bergantung kepada bulatan ni, circle ni, dotted ataupun empty circle. Okay, dot circle ataupun empty circle lah. Itu contoh dua. Nampak? Maksudnya tajuk ni dalam banyak tajuk tak samaan. Okay, subtopik ni yang kira paling sukar lah untuk kamu punya syllabus. Subtopik ni yang paling sukar ya. Misalnya, cikgu kalau nilai boleh ubah dua-dua lah ayat matematik sama, macam mana nak buat garis nombor? Oh, faham? Soalan Aish ni, maksudnya contoh kalau saya ada contoh yang ketiga lah. Dia buat benda sama. Dia buat, maksudnya bila dia buat dapat jawapan, dulu dia dapat X kurang sama dengan 3, belah sana pun X kurang sama dengan 3 kan? Aish kata juga kan? Jadi kita ambil jawapan dia X kurang sama dengan 3 lah. Sebab jawapan dia sama, dua-dua sama. Sebab jawapan dia sama, so jawapan akhir dia akan jadi sama. Kalau macam ni, kita kena cari mana kawasan yang bertindih. Okay, Aish boleh Aish Boleh. Okay, so saya nak, kita boleh tengok modul Nilam tu, muka surat 75. Sebenarnya ada banyak kat latih diri 7.2C pun saya boleh screenshot sikit. Maksudnya saya suka kalau kamu buat soalan ni terlebih. Saya nak screenshot. Ada 6 soalan. Ni soalan tambahan lah untuk kamu kan. Kamu kan nak exam. Exam topik 5, 6, 7 Okay, 7.2C. Ini kamu boleh cuba buat ada A sampai F. Lepas tu kamu boleh buat modul Nilam. Tugasan. Modul Nilam muka surat 75 kan?
76 pun saya ada suruh buat itu kan. Tapi saya tak bincang lagi kan. Buat tu kat belakang. So, you boleh buat modul bilang 175. Yang ini, latih diri ni untuk kamu kamu punya ni lah. Untuk kamu lebih faham, kamu kena buat modul nilam dan juga kamu kena buat apa nama ni? Yang ni. Tapi saya bagi nasihat lah, modul nilam punya soalan ni agak sukar. Kalau muka surat 75 tu, saya beritahu siap-siap. Yang E dengan D. A dengan D tu dia agak sukar untuk kamu lah. Okay, yang A dengan D agak sukar untuk kamu. Tapi kalau kamu buat buku teks, insyaAllah kamu boleh buat lah. So, saya expect untuk modul nilam, kamu boleh buat B dengan C. Yang A dengan D saya rasa mungkin tak keluar lah untuk syllabus kamu, dia sukar lah. So, B dengan C kamu boleh buat dan kamu tambahkan dengan soalan dekat buku teksnya. So, saya minta kamu buat B dan C. Untuk modul nilam A dengan D tak payahlah. Dengan dia tu sukar sikit lah. Dia baca pecahan, nanti kamu pening. So lepas tu kamu buat latih diri ni, ada 6 soalan ni, kamu boleh cubalah. Okay? So nanti next class kita akan bincang BC dengan 6 soalan ni. Tak sedangkan diri. Kalau sempat saya buatkan kamu punya quizzes secara live ke kan, untuk tajuk 7 sahaja. Boleh? Boleh. Okay. So ingat kes dia, cari kawasan yang bertindih untuk persamaan serentak lah. Okay. So saya rasa itu saja. Saya nak kamu tandakan kehadiran sekarang dekat Telegram. Jangan lupa, itu kelas tolong bagikan saya nama yang tak ada tu. Saya tengah tengok ni, satu jujur. Ada 21 orang yang tanda. Cepat-cepat tandakan. Satu bakti 21 juga. Cepat-cepat tanda. Satu iman 25. Saya selalu tutup terus. Sebab tu saya nakkan tanda cepat. Saya jenis kalau saya nak tengok kehadiran, maksudnya saya tahu ketua tak bagi, saya terus tutup. Jadi okay. So boleh tengoklah, tandakan kehadiran Ada juga pelajar ni, Damia Adriana. Dia dah buat A dengan D untuk saya semak. Boleh, saya boleh semak. Saya lebih suka kamu buat BC dengan buku teks. Kalau kamu rasa kamu eager nak buat A dengan D, saya galakkan je lah. Tak ada masalah Boleh. Maksudnya, faham. Cikgu, exam masuk bab apa? Saya dah bagi tahu dah awal tadi, bab 5 sampai 7. Okay? Ya, tak so, saya expect kamu pada ni. Kucing minyak itu tak ada apa pun. Ni tutup balik. Bab 5 apa? Ungkapan algebra. Bab 6 persamaan linear. Bab 7 ke tak samaan linear. Okay, semua ni dia ada satu topik yang sama. Maksudnya dalam satu bidang yang sama, bidang algebra. Jadi kamu mesti menguasai tambah, tolak, darab, bahagi dengan betul. Pindahkan kawasan kiri kanan, operasi bertukar. Ketaksamaan, simbol akan bertukar kalau darab dan bahagi dengan nombor yang negatif. Okay, kamu kena mahir benda-benda itulah. Okay, format sama macam yang lepas. Kamu ada 1 jam, ada soalan objektif, ada soalan bahagian B dengan bahagian C kan. Lepas tu ada bahagian C tu susun-susun ikut jawapan, cara penyelesaian. Macam itulah lebih kurang lah. Okay. So, kita jumpa hari Jumaat ni. Saya harap kita boleh bincang yang seterusnya lah. Okay, so jangan lupa tanda kehadiran. Dan kita tutup kita punya kelas dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.
Terima kasih cikgu. Okay, sama. Terima kasih cikgu.